Baru-baru ini saya berpeluang menghadirkan diri ke sebuah ceramah yang disampaikan oleh Omar Barghouti, salah seorang daripada pengasas gerakan BDS, Boycott, Divestment and Sanctions di Trinity College, Dublin. BDS yang menjalankan kempen boykot ke atas kepentingan rejim Zionis di Israel telah bermula semenjak daripada tahun 2005. Artinya, usaha-usaha ini yang telah berlangsung hampir 20 tahun pasti mempunyai pengalaman yang boleh dipelajari dengan perkembangan yang berubah daripada semasa ke semasa. Saya mengambil masa yang panjang sedikit untuk melakukan rakaman ini, berkongsi apa yang saya pelajari daripada sesi tersebut kerana saya tidak mahu gerakan BDS dan Omar Barghouti sendiri di kalangan mereka yang menonton video saya ataupun membaca apa yang saya tulis mengecam gerakan tersebut sekiranya pendirian penerangan yang disampaikan oleh Omar Barghouti itu tidak selari dengan sentimen boykot yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga kita terlupa bahawa usaha ini telah mereka lakukan selama 20 tahun dan seharusnya ada rasa hormat dan keinginan untuk belajar daripada pengalaman mereka. Tapi situasi ini tidak kelihatan di kalangan mereka yang hadir di dalam program tersebut. Masing-masing memberikan tumpuan yang sebaik mungkin dan berkongsi maklum balas dengan banyak perkara, termasuk juga ketika Omar Barghouti menyampaikan beberapa pendapat yang mungkin bertentangan dengan apa yang secara umumnya difahami, dipegang oleh mereka yang bersolidariti dengan Palestin. Misalnya, salah seorang daripada hadirin bertanya, apakah pandangan beliau tentang usaha di Ireland untuk menyingkir duta Zionis daripada pejabatnya di Dublin dan memutuskan hubungan dengan negara berkenaan. Omar Barghouti berpendapat bahawa ada banyak lagi perkara yang boleh dilakukan dan perlu dilakukan oleh Ireland sebelum sampai ke peringkat memutuskan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan. Asasnya ialah Omar Barghouti berpendapat strategi boycott, divestment and sanctions ini perlu personalize, berbeza di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Strategi yang diguna pakai di Afrika Selatan tidak semestinya strategi yang sama boleh dilakukan ataupun perlu dilakukan di sebuah negara seperti Ireland. Ireland mempunyai kelebihan, keunikan yang tidak dimiliki oleh negara-negara kesatuan Eropah lain yang menjadikan Ireland boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh negara lain. Misalnya, Omar Barghouti telah mengenengahkan satu perkara yang mungkin ramai terlepas pandang, iaitu berkaitan dengan Convention Genocide. Negara-negara yang menandatangani Convention Genocide ini bukan hanya secara undang-undangnya bertanggungjawab untuk mengheret pihak yang melakukan jenayah berkenaan ke mahkamah jenayah antarabangsa, tetapi mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk mencegah daripada perkara itu berlaku. Lapangan terbang Shannon di Ireland yang menjadi pusat transit kepada pesawat-pesawat ketenteraan Amerika menuju ke Israel harus dilihat daripada sudut sovereignty, kedaulatan negara Ireland ini, dan sekiranya perkara tersebut berada di dalam pengetahuan pemimpin negara Ireland pada masa sekarang dan mereka mendiamkan diri, maka mereka boleh disabitkan dengan kesalahan sebagai enabler kepada genocide tersebut. Hal-hal yang seperti ini harus diterukai oleh Ireland terlebih dahulu sebelum pergi kepada peringkat yang lebih tinggi namun sensasi, iaitu menutup kedutaan Zionis di Dublin dan menghalau keluar duta rejim berkenaan daripada negara ini. Itu satu contoh daripada perbezaan pendapat yang unik dan pandangan beliau itu dibincangkan, tidak menimbulkan kontroversi, dan pada masa yang sama juga lanjutan daripada soal jawab yang panjang dalam sesi malam itu, Omar Barghouti menyampaikan 4 panduan untuk kita melaksanakan kempen boykot, tapi saya rasa saya hanya ingat 3 sahaja. Tak apalah, kita kongsi juga. Yang pertamanya ialah tahap keterlibatan satu-satu institusi jenama
ataupun produk perkhidmatan dengan rejim Zionis di Israel. Tahap keterlibatan ini perlu dihalusi agar kita memberikan keutamaan yang lebih tinggi kepada institusi yang mempunyai tahap keterlibatan yang lebih tinggi, ataupun ia bukan menjadikan asalkan satu perkara itu ada kaitan walaupun kecil dengan Israel, dengan rejim Zionis, maka kita nak boikot. Pada pandangan beliau, itu adalah pendekatan emosional yang melelahkan dan boleh menghilangkan momentum untuk perjuangan jangka panjang. Keduanya adalah tahap kekuatan image satu-satu entiti itu di media selepas tahap komplisit keterlibatannya dengan Zionis diselesaikan. Yang lebih menyerlah di media lebih utama untuk dikenakan tindakan boikot ke atasnya. Manakala yang ketiga pula ialah seandainya boikot itu praktikal, munasabah untuk dilakukan. Ini poin yang agak menarik. Malah Barghouti juga mengatakan bahawa poin ini adalah di antara kriteria yang kurang diberikan perhatian oleh mereka yang mengambil tindakan boikot. Beliau memberikan contoh secara spesifik iaitu Intel. Walaupun Intel itu merupakan syarikat gergasi yang mempunyai sumbangan yang besar ke atas kekuatan ekonomi bagi negara rejim Zionis berkenaan, tetapi untuk memboikot Intel ia merupakan satu perkara yang rumit kerana produk Intel itu ada di mana-mana sahaja di seluruh dunia, maka meletakkan usaha, masa, tenaga untuk menjayakan boikot ke atas Intel, ia bukan satu perkara yang praktikal dan efektif untuk menjayakan kempen BDS menurut pandangan beliau. Yang keempat saya tak ingat, tapi perkara-perkara yang disebutkan oleh Omar Barghouti tadi menunjukkan kepada kita bahawa boikot ini harus dilakukan hasil daripada penelitian, mempertimbangkan kesan yang boleh dihasilkan dan bukan semata-mata untuk memuaskan emosi marah kita terhadap pihak yang bertanggungjawab melakukan kezaliman ke atas penduduk Palestin. Ini sudah cukup menjadi ruang untuk kita bermuhasabah. Saya ingin menutup perkongsian ini dengan kita merenung kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Sesiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia melakukan sesuatu sama ada dengan tangannya, lisannya ataupun dengan hatinya, dan bertindak dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Saya ingin menyentuh tentang perkataan yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut bahawa tindakan yang kita lakukan terhadap kemungkaran yang kita lihat bukan hanya mencegah atau menghalang. Perkataan yang dipakai di dalam bahasa Arab itu bukan falyamna'hu ataupun apa-apa yang memberikan maksud memberhentikannya, menghalangnya, mengepungnya, tetapi perkataan yang baginda pakai adalah falyughayyirhu, hendaklah dia mengubahnya. Maka mencegah kemungkaran mestilah mempunyai kualiti pada tindakan tersebut yang berpotensi mengubah kepada sesuatu yang lebih baik. Tindakan kita untuk mencegah kemungkaran tidak harus berada pada baseline yang rendah selama-lamanya dengan alasan yang penting saya buat sesuatu, tetapi kita kena selalu memikirkan apakah langkah yang lebih efektif, paling efektif untuk sebuah perubahan itu dapat dihasilkan. Dan ini adalah merupakan satu saranan yang begitu produktif daripada Nabi SAW agar kita mengutamakan kualiti berbanding tindakan yang berasaskan semata-mata kepada sentimen. Emosi itu adalah api yang akan padam apabila bekalan minyaknya berakhir. Minyak itu datang daripada ilmu, pemerhatian dan perbincangan, mesyuarat dan diperintahkan oleh agama agar menjadi sebahagian daripada modus operandi kita pada membantu Palestin dan umat Islam seluruhnya.